Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. Seantara perkara yang menarik untuk saya kongsikan kepada anda semua hari ini adalah berkaitan dengan keputusan kepada mantan Perdana Menteri, sama ada akan ada hukuman di dalam rumah ataupun pengampunan akan dibuat. Jadi dalam isu ini sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang membuat kenyataan bahawa perkara pengampunan kepada Najib Razak ini tidak akan berlaku sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membawakan isu ini, diketengahkan dan sebagainya. Tetapi sahabat semua, apa yang lebih mengejutkan kita adalah pihak pembangkang hari ini seolah-olah mereka lah yang terpaling hero, cuba untuk bersolidariti kononnya untuk pengampunan kepada Najib Razak ini. Namun sahabat semua, hari ini menarik untuk saya kongsikan kenyataan daripada Lokman Adam, seorang pemimpin daripada UMNO Barisan Nasional. Lokman berkata, kalau bukan kerana Anwar, ingat pengampunan Najib ini didengar ke soalnya. Jadi ramai hari ini termakan dengan propaganda propaganda Perikatan Nasional bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan tanpa melalui lembaga pengampunan. Sebagai seorang yang berpendidikan, katanya, bila kita keluar kenyataan, kita kena bersandarkan ilmu dan fakta. Jadi dan Lokman menambah, kita kena sedar bahawa kesahihan pengampunan diraja yang Datuk Seri Anwar Ibrahim terima telah dicabar oleh pengikut Mahathir, iaitu Peguam Azam Abdul Aziz dan Bus Azam Bus Azam yang kalah dalam saman tersebut. Lembaga pengampunan telah bersidang untuk memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Mei 2018. Jadi benar pada ketika itu Peguam Negara Tan Sri Afandi Ali telah diarah bercuti, namun tempat beliau di dalam lembaga pengampunan telah digantikan oleh Peguam Cara Negara. Proses tersebut dilakukan berdasarkan kuasa yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Dan dalam kes Anwar, meskipun terdapat perdebatan mengenai prosedur dan kebiasaan permohonan pengampunan, keputusan pengampunan itu disahkan sebagai keputusan penuh daripada Yang di-Pertuan Agong selepas lembaga pengampunan bersidang. Jadi Sultan Muhammad ketika itu berperanan dalam membuat keputusan sebagai inisiatif peribadi kerana baginda memang tidak mahu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Itu sebab laju je baginda beri pengampunan. Kita kena tahu pengampunan ini kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita rakyat biasa tidak boleh hendak kata apa katanya. Dan Lokman menambah, kerja Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya takat bantu Datuk Seri Najib, katanya, untuk dipertimbangkan dan juga untuk didengari petisyen pengampunan Najib Razak. Jadi dalam agenda lembaga pengampunan ada 10 orang saja, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dah bantu katanya sampai Datuk Seri Najib masuk dalam agenda ke-11, iaitu Peguam Negara pun terkejut nama Datuk Seri Najib Razak tiba-tiba muncul. Namun apa keputusan Agung 16, Datuk Seri Anwar tidak boleh hendak paksa. Agung hendak bagi pengampunan penuh ke, pengampunan separuh ke, hukum gantung hukuman ke, tahanan rumah ke, itu hak Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Yang menjadi masalah, sehari selepas lembaga pengampunan sudah pun membuat keputusan, baru Agung 16 tambah kelegaan hukuman dalam tahanan rumah dan beberapa jam sebelum jam 12 malam bila baginda tamat tempo jadi Yang di-Pertuan Agong. AG pada masa itu, kata Lokman lagi, menafsir adeno itu tidak sah kerana ianya dibuat di luar lembaga pengampunan. Itu tafsiran AG atau Peguam Negara. Saya pun tak setuju, katanya. Itu sebab Datuk Seri Najib buat semakan kehakiman, bukan untuk pertikai keputusan lembaga pengampunan. Jadi Lokman menambah, jadi biarlah mahkamah yang memutuskan sama ada titah itu sah atau tidak. Sungguh pun begitu, kenyataan AJ semalam sangat jelas bahawa Yang di-Pertuan Agong ke-17 mahu rakyat faham bahawa kuasa untuk memberi pengampunan ialah hak mutlak baginda. Tapi malangnya ada yang tidak menyabar dan tekan istana melebihi had sampai Tuanku murka.
Sebab itu sebab apapun keputusan mahkamah bagi saya dah jadi sia-sia. Baginda boleh beri pengampunan, baginda juga boleh tarik balik pengampunan. Jadi kepada penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, kata Lokman, yang merasakan diri mereka lebih Najib dari yang lain, saya cuma nak pesan satu je. Apapun yang kalian lakukan, kena ada strategi. Ya, tak boleh main sondol, membabi buta. Jangan ulang kesilapan pihak tertentu menekan yang di Pertuan Agong sehingga baginda murka. Kita hendak merayu, ehsan budi bicara lakukan dengan penuh tertib. Jangan jadi macam sekarang orang lain punya salah, Datuk Seri Najib yang menjadi mangsa. Majoriti ahli UMNO dan penyokong Datuk Seri Najib semua pun harap Agung Baru akan bagi pengampunan penuh kepada Datuk Seri Najib, bukan takat tahanan rumah. Itu pasal Datuk Seri Najib mahu titah addendum Agung ke-16 ditafsir oleh mahkamah. Supaya kalau sudah dapat tahanan rumah guna keputusan Agung 16, dia boleh mohon dengan yang di Pertuan Agong untuk mendapatkan pengampunan penuh. Tak payahlah tunggu sampai 2028 untuk bebas, kata Lokman lagi. Tapi pernah tak kita terfikir kenapa Agung 16 tidak bagi pengampunan penuh? Sedar tidak ini semua salah kita sendiri, penyokong Datuk Seri Najib, kata Lokman. Berapa orang dari kita yang membicarakan soal ketidakadilan terhadap Najib Razak di media sosial masing-masing. Kebanyakan yang melalak sekarang hanya post tentang diri mereka di media sosial. Selfie sama selfie sini, cerita bab makan, cerita bab hal peribadi dan banyak lagi. Tapi yang buat bising menghentam Datuk Seri Najib lagi kuat bunyinya dari yang menyokong. Aduh, ini panas nih. Jadi apa 4.6 juta pengikut FB Datuk Seri Najib buat untuk membantu Datuk Seri Najib? Soal Lokman lagi. Kita cakap jangan buat petition, mereka buat juga. Dah tahu penyokong Najib tu ramai yang malas dari rajin dan isi petition. Kenapa buat petition itu, katanya. Akhirnya peristiwa yang musuh kita buat supaya Datuk Seri Najib tidak diberi pengampunan, lagi ramai dari yang sokong Datuk Seri diberi pengampunan. Macam mana Agung hendak bagi pengampunan penuh? Jadi bacaan politik saya, kata Lokman, dalam pemikiran baginda mungkin beranggapan bahwa orang yang membenci Datuk Seri Najib lebih ramai dari yang menyukainya. Jadi itu pasal baginda tidak mengambil risiko memberikan pengampunan penuh dan baginda mengambil jalan tengah dengan memberikan kelegaan hukuman saja. Ini semua punca dari salah kita. Kita gagal memberikan signal yang betul kepada baginda. Sepatutnya mulai hari ini kita kena tumpu merayu agar yang di Pertuan Agong baru simpati pada Datuk Seri Najib yang banyak berjasa kepada negara, kata Lokman lagi. Dan akhirnya baginda beri pengampunan penuh kepada Najib, bukan dengan mendesak atau menekan. Kita sudah guna cara lawan terhadap Mahathir, Muhyiddin dan Ismail Sabri, dan akhirnya Datuk Seri Najib meringkup dalam penjara. Hari ini UMNO tinggal 26 kursi saja. Kita perlukan bantuan pihak lain untuk membebaskan Datuk Seri Najib. Sama ada pihak PN atau PHS, tanpa bantuan orang lain kita tidak boleh mempunyai kuasa untuk menyegerakan pengampunan Datuk Seri Najib didengari. Bijaklah sikit. Maki Hamun Anwar buat apa, soal Lokman. Don't talk back on the wrong tree. Yang maki Hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan untuk apa? Bijaklah sikit, katanya. Jadi hendak masuk lembaga pengampunan, Datuk Seri Najib patut jalani 1/3 tak hukuman, tapi dia tak sampai pun 4 tahun. Baru setahun dah dapat pengampunan didengari. Itu semua sebab usaha Datuk Seri Azalina dan juga Datuk Seri Zaid Hamidi yang meyakinkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya meyakinkan Agung untuk petition Datuk Seri Najib Razak didengari. Jadi kata Lokman lagi, saya hendak tanya satu saja. Adakah kalian perlu bantuan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk petition kedua didengari atau tidak? Soalnya, adakah kalian sedar kalau ikut SOP Datuk Seri Najib kena tunggu bertahun lagi baru boleh didengar petition keduanya. Tanpa bantuan Perdana Menteri yang ke-10, hendak dapat pengampunan kedua didengari hanya akan berlaku jika inisiatif itu ke atas inisiatif yang di Pertuan Agong sendiri. Jadi untuk yang di Pertuan Agong ke-17 dengar petition kedua negara, kalian rasa kita perlu bantuan Datuk Seri Anwar Ibrahim atau kena guna atau boleh guna Mahathir atau Muhyiddin yang kita tahu tuanku pun benci, kata Lokman lagi. Oleh yang demikian, guna akal yang waras, bukan guna emosi semata-mata. Agaknya perbuatan setengah orang yang perasan dia bantu Najib dengan menyerang Perdana Menteri hanya akan membantu Datuk Seri Najib atau akan membuatkan insan yang hendak bantu Datuk Seri Najib jadi tawar hati, soalnya. Jadi tidak rugi kalau seumur hidup sekali kita gunakan otak kita sehabis baik. Itu sebab saya selalu cakap, katanya,
ada orang dia rasa dia lebih najib dari kita. Dia tak sedar apa yang dia buat boleh menyusahkan lagi hidup Najib daripada membantu. Jadi itu antara kenyataan sahabat semua daripada Lokman Adam ya, yang menyatakan bahawa individu sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menyebabkan pengampunan kepada Najib Razak ini didengar adalah kerana usaha ya Perdana Menteri hari ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang meyakinkan yang di Pertuan Agong sebelum ini, yang ke-16 Sultan Pahang ya, untuk mendengar ya dan juga membuat keputusan seperti mana yang kita tahu, yang di Pertuan Agong sebelum ini telah pun memberikan pengampunan, walaupun ya hukuman itu diberikan diskaun ya, begitu juga dengan jumlah bayaran juga diberikan diskaun sebanyak 50%. Namun semua ini adalah usaha daripada Perdana Menteri kita hari ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yapi, ya, yang kita lihat sahabat semua, yang terlebih najib itu adalah hari ini ya pemimpin-pemimpin daripada PAS, daripada Bersatu, seolah-olah mereka lah yang terpaling najib, seolah-olah mereka lah yang terpaling penyokong kepada Najib Razak. Tapi hakikatnya pada pandangan saya sahabat semua, mereka melakukan semua ini untuk apa? Ya, untuk mendapat simpati. Kononnya mereka mau dilihat sebagai penyokong kepada Najib Razak. Tapi hakikatnya sahabat semua, ketika Najib dipenjarakan, apa yang mereka katakan, apa yang PAS katakan, apa yang Muhyiddin Yassin katakan ya kepada Najib Razak ini, begitu hipokritnya mereka. Jadi pada pandangan saya ya, pemimpin ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu ini ya, saya boleh anggap ya sebagai politikus sampah masyarakat. Mereka akan tunggang apa saja perkara untuk kebaikan ataupun advantage ya kepada parti mereka, kepada politik mereka dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Adakah anda serama dengan saya? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.